Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni apa yang dah berlaku di Bitcoin seperti mana yang Zul dicakapkan di live dan di review pagi semalam, kita tengok akan ada satu bear flag kita yang perlu kita breakout untuk menandakan aras kita iaitu menuju ke around dalam 20k kita punya price target. So apapun malam ini ataupun malam tadi ikutkan candle untuk hari ni tu bangun tadi tu tengok price dah pun breakout kita punya 29, satu trendline dan satu bearish. Apa yang perlu tunggu confirmation untuk minggu ini adalah hari Isnin nanti, iaitu jam pukul 8 pagi Isnin nanti kita tengok weekly. Sekiranya weekly close below quarter line tu, kita expect itulah confirmation untuk kita drop more ke dalam, iaitu price target kita dalam 20k. Kemudian nanti kita akan tengok di chart dan kita akan review balik ke mana ke arah pergerakan untuk hari ni. Dan hari Sabtu Ahad normally tak ada barang volume, so apa kita akan tengok short term dan long term movement untuk pergerakan di Bitcoin dan beberapa altcoin yang lain. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke CoinMarketCap dulu untuk review market secara keseluruhan. Apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah CoinMarketCap. So macam biasa kita akan tengok currently total market berada di mana. Total market berada di 1.19. So dropping selepas satu minggu ataupun hampirlah minggu lepas dan minggu ni hari Jumaat kita berada di 1.2 trillion, dah drop ke 1.19 tu. Dan kemudian volume juga ikutkan semalam 60 ke dalam dah hampir 70. BTC 41.46.5 dah 46.6, so semakin increase dominasi market. Kemudian tengok secara total ataupun saja summary pergerakan market semalam, total market drop 3.44, volume meningkat 18.6 iaitu daripada 60 malam tinggal 70, sudah hampir 18.6%. Kemudian BTC dominan juga meningkat 0.25%. So harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 29.147 iaitu 3% drop. So bila Bitcoin drop, kita akan nampak altcoin lain juga akan turut drop. So Ethereum dah mana? ber-1.67. So Ethereum dah masuk pun di zone buy iaitu antara 1.7 ke 1k 1k USD dollar per coin untuk Ethereum. Itulah zone di mana Zul akan buy di Ethereum. Tapi pun walaupun dah masuk, Zul tak buy lagi Ethereum. Kenapa? Zul tunggu lagi untuk di Bitcoin until Bitcoin tunjuk harga bottom out expectation di kawasan 20k atau sedikit worse adalah dalam 10 ke 12k. Time tu barulah Zul akan buy altcoin yang lain. So untuk Ethereum 6% drop 22. So kemudian kita tengok untuk Cardano hampir 8%, 7.87, SRP hampir 4%, kemudian Solana 5.3, Dogecoin 4.2, Polkadot 5.29. So takkan ada yang kata negative profit, yang positif kan. Unislio ni tak baca, tak pernah dengar, tiba-tiba naik ni sampai tu yang nombor 17. Kemudian Chainlink 10%. So normally kita tengok bila Bitcoin drop, altcoin lain juga turut melakukan dropping. So Bitcoin jatuh hampir 3%, altcoin jatuh lebih kepada 5% ke atas. So kemana ke arah pergerakan market lagi untuk short term dan long term. So sebelum kita akan pergi, iaitu kita akan tengok Fear and Index. Currently Fear and Index kita berada di extreme fear. So normally memang cakap untuk dalam kali memang kita akan berada extreme fear, dah hampir 3 minggu pun berada di extreme fear. Tu price nak drop tu agak susah. Tu apa pun akan berlaku another black swan event mungkin. Kita akan tengok macam mana. Itu ada potential untuk berlaku untuk dalam crypto dan apa berlaku price akan drop. So price drop dengan slowly adalah normal. Itu menandakan quarter good untuk kita mencari bottom, dan expectation nanti kita akan sideways dulu 2 tahun barulah kita akan naik. Di expectation kita adalah tahun 2025 untuk next sebulan. So Bitcoin di 4 hours, apa yang berlaku di 4 hours ini yang Zul monitorkan. Currently kita berada, kita dah breakout kita punya untuk 4 hours. Ikutkan review semalam tu ada cakapkan kita akan ada 3 point, 1 point, 2 point, 3 point. Normally point yang ketiga akan breakout, dah pun breakout, dan berdasarkan di 4 hours kita dah breakout dan retest. So apa yang berlaku untuk hari ni? Hari ni lah Sabtu dan Ahad. Selalunya tak akan ada volume yang tinggi untuk satu had. Ini kita akan hanya buat pergerakan di kawasan ini saja. So apa yang nak tengok pergerakan ini adalah untuk confirmation untuk hari weekly nanti ataupun hari Isnin minggu depan, iaitu pukul 8 pagi. Sebaik saja candle ini close. So sebaik saja candle ini close. Sebaik saja candle ini close. So weekly close, kita akan tengok price ini akan close below kita punya line kuning ni. So inilah kita punya support yang strong itu. Kemudian kita menjadi support lagi minggu 1, 2, 3, 4, 5. Minggu kelima
kali ni. So adakah minggu yang kelima untuk kali kita test kita akan breakout ke bawah, iaitu dengan confirmation weekly close below ini kita akan price to drop dengan drastik ke bawah. So apapun untuk price target expansion kita akan berada di kawasan itu. Kemudian kita ada juga 200 EMA ataupun MA. So 200 MA kat mana kita akan tengok untuk chart ini. Ini adalah weekly, ini adalah dia punya candle. Untuk octa 4 year punya cycle, kita akan on kita punya MA. So apa berlaku, kita akan nampak garisan kita kat mana. Garisan MA kita berada betul-betul around dalam 22. So 22 dan 20-90k. So inilah possibly berlaku dalam bottom up dan kita ada sedikit kawasan ini. So meaning 20 adalah kita punya legit target dan 20 ada possible kita punya bottom out. Sebab apa, sebelum ni 4 year circle kita tak pernah lagi, iaitu price Bitcoin drop daripada all time high selepas bulan jatuh kepada all time high yang lepas. So 20k adalah all time high yang lepas. So secara secara history ataupun sejarah pergerakan, Bitcoin tak pernah jatuh balik all time high dia yang lama. So adakah ini kali pertama? Boleh berlaku disebabkan apa? Disebabkan kita tak dapat last pump untuk di kawasan ni. Supposedly di kawasan bulan 11 21 tu, bulan 12 sepatutnya kita ada mega pump sebelum drop, tapi kita tak dapat mega pump, kita dapat quarter drop. Kemudian price drop tak berapa. So ini apa yang berlaku? Price ini adalah potential untuk kali ini ataupun circle kali ini akan buat sedikit data yang berlainan, tapi still lagi sama. Kita akan tengok kuartal pergerakan Bitcoin drop dalam 83%, iaitu sampai dalam 13k. So be mind dalam minda anda, itulah boleh berlaku dalam market. So around dalam 20k adalah consider kuartal realistic target. Kemudian 10 ke 12k adalah kuartal boleh berlaku berdasarkan 83% drop. So ramai yang kata yang monitor 4 year circle sebelum ni 83%, 80%. So sebab tu tengok price kata tak ada berlaku peningkatan drastik, dan penurunan yang ada pun yang holding saja, yang buy tak ada. Tu ini apa berlaku? Sekiranya berlaku black swan event, kita akan more drop slowly ke kawasan 20k. Adakah berlaku 30k? Tu tak pasti boleh tak rasa boleh jatuh sampai 30k untuk kali ni, tapi pun possibility tu ada. So apa-apa kita dah letak range untuk kawasan buy, iaitu dalam 26 dan 15k. Whatever price Bitcoin berada di kawasan ni, kita akan start buy weekly dan kita akan continuously buy sampailah kuartal bearish market dah habis, iaitu dalam tempoh kita tengok dalam bearish market akan habis tempoh dalam kawasan 3 tahun, iaitu 22, 23, 24 dan 25 barulah kita akan buy. So ini tahun 22, 23, 24 adalah masa untuk kita accumulate asset sebanyak boleh. Cuma tahun 22 adalah selalunya kita akan tengok kita akan tengok kata price tu akan bottom up. So ini tahun ni kita akan tengok price bottom up, kemudian price akan water sideways dalam masa untuk 23, 24 sebelum 25 dia melakukan kenaikan. So untuk dapat harga bawah ni, bila dapat, itu adalah potential untuk end of the year ataupun hujung tahun ini. Berdasarkan data-data lepas, kita selalunya hujung tahun kita akan dapat harga paling bawah, iaitu tahun pertama bearish market, iaitu ikutkan tahun ini adalah tahun pertama, tahun 2022. So itulah pergerakan Bitcoin. Kita chart tadi, iaitu di Bitcoin di weekly kita akan tengok Isnin currently di 4 hours dah pun breakout. So pun kita akan tengok pergerakannya. Pergerakan tu akan nampak pergerakan more drop ke bawah. So kita ada support mana? Dah loss 9, kita ada support di kawasan 27, kita ada kawasan support di 26, 24, 22. Inilah support yang antara 29 ke 20k. So 29 adalah major, 20 adalah major support. So 22, 24, 26, 27 ini adalah kata minor support. Apapun minor support ni juga consider strong juga untuk kita melakukan rebound balik. So itulah pergerakan ataupun line-line yang tu nak tengok kat mana kota pergerakan di Bitcoin, dan expectation kita price of breakout inilah berada di kawasan 20k. So itulah pergerakan Bitcoin. So kita akan tunggu untuk weekly untuk hari Isnin nanti confirmation adakah price tu akan terus drop atau tidak, akan rebound balik atas. Kita akan monitor macam mana pergerakan untuk weekly nanti. So apapun untuk base 4 hours kita dah pun breakout dan kita ada bersupport. Support ni pun sekiranya loss, support ni keluar kita kan 1.6 swing high to swing low. 1.6 kita mana? 1.2, 1.6, 1.6 kita berada dalam kawasan 25, iaitu kita masuk balik dalam kawasan kita punya box, iaitu antara 26 dan 14k. So itulah potential boleh berlaku untuk Bitcoin minggu depan, tapi bergantung pada hari Isnin confirmation untuk weekly close untuk hari minggu ini. So itulah untuk Bitcoin. So untuk di ruangan komen ada yang tanya tu pasal LTC, Luna, Oasis. Nanti tu akan buat kan. So pertama kita akan pergi dulu di
Litecoin, LTC. So LTC, manakah arah market ataupun apakah yang berlaku di chart dia? LTC USDT. Hari ni Zul akan pergi juga, Zul akan pergi untuk di Luna dan Luna Classic. So ada still lagi 2 monitor. So undilah aku kata LTC. So LTC mungkin tu tak monitor chart ni, LTC di KuCoin. Yes, Zul ada monitor di KuCoin. Kita akan tengok di daily, tengok price market tu. LTC drop sampai mana? Macam dekat tu LTC ada boleh drop sampai lagi, iaitu dalam 94% tu dalam harga ini, iaitu next kita berada di 39 ataupun $40 untuk Litecoin. Tu Litecoin kita akan tengok ada dia support dan drop daripada all time high dia yang ini 95%. 95% adalah berada di kawasan betul-betul dia punya bottom harga bawah ni, harga kita ada dua ni, so dalam 21 ke 40. So ini adalah kuartal harga yang boleh dapat ataupun lagi drop. Macam Bitcoin jatuh 20. Okay, kita akan tengok altcoin ni akan jatuh dalam around 95% ke bawah. So untuk buy bila adalah masa kuartal yang aim boleh terbaik adalah 95%, iaitu dalam $20. Tapi apapun walaupun sampai kawasan ni, tengok dulu keadaan Bitcoin macam mana. So apapun Bitcoin akan tengok sekiranya berada di bottom up tu, macam dekat dalam keadaan ni kita boleh tengok dulu altcoin di LTC ni boleh anggapan dalam 40 ke 20 $20 adalah kuartal harga yang terbawah boleh dapat. Tapi itu bergantung kepada pergerakan Bitcoin. Sekiranya Bitcoin belum lagi bottom up, tentu kita akan ada more push price ke bawah. So itulah Litecoin kali kita berada di support di 21.29. Itulah kuartal range yang boleh sampai, dan kalau kita boleh nampak consolidation yang lama kawasan ni, consider itu boleh buy untuk long term. Kuartal bergantung kepada market Bitcoin, keadaan atau market Bitcoin semasa. So itulah untuk Litecoin 21.29. So next coin kita akan tengok kuartal di Oasis ataupun Rose. Tak pasti dia market dekat mana, kita akan tengok dulu. Rose Oasis ada di mana? Ada di Binance. So kita akan tengok di Binance Rose USDT. So Rose USDT di Binance. So price nak sampai mana? Ikutkan yang ni Rose, nanti kita akan tengok sikit di KuCoin. So lebih kurang sama. Kalau di Coinbase lagi bawah, so kita akan tengok di Binance. So di Binance tengok swing high to swing low, kita akan bagi 4 hours. Kita akan nak sebab apa? Kita nak data yang lebih tepat. Dan harga opening dia adalah harga opening yang kat situ. So opening kat sini, swing low to swing high, yang harga tertinggi yang dia ada. Okay, ini adalah harga tertinggi dan ini adalah all time high dia. All time high macam biasa kita akan tandakan, letakkan hijau all time high. Kemudian kita tengok percentage untuk drop dalam lingkungan 95%. Kemudian kita tandakan 95% tu. So 95% betul-betul berada di punya opening price dia, iaitu dalam kawasan 0.03 sen. So ataupun 3 sen lah kita panggil 3 sen. Yang ni kita akan letak adalah support dia, kita lock. So meaning kita ada support iaitu Fibonacci, inilah kita punya last support. So meaning breakout ini memang kita akan momentum secara dalam bearish market, mana-mana coin semua akan berada di below support tu. Aku kata tak perlu panik. Yang perlu panik adalah sekiranya breakout kita punya last support ni adalah dalam 3 sen, iaitu opening price. Sekiranya breakout itu meaning kita akan free fall sudah tak ada support di bawah. So untuk coin Rose ni currently hampir dah dia tu berada di 6 sen. Kita ada push lagi 6 sen, 3 sen. So ada lagi 3 sen ruang untuk dia drop. Sekiranya Bitcoin drop dalam 20k dan Rose jatuh dalam kawasan ni, ini adalah kawasan yang terbaik untuk nampak, iaitu harga opening price ni dalam 3 sen. So 3 sen tak masalah, kuartal risk and reward berbaloi. Kalau anda nak dapatkan 10,000 coin pun baru berapa je, 10,000 coin kalau 3 sen. 3 sen darab dengan 10,000 coin, peluang dalam 300 dalam ringgit 4.3, sebenarnya dalam 1,300. So 1,300 kalau anda ada duit yang kuartal boleh kuartal loss dalam market 1,300, dan sekiranya dia balik all time high dia, anda boleh untung yang banyak lah. Sebab apa? Anda dapat 10,000 coin kalau price tu at least kembali balik all time high dia di kawasan 60 sen dolar. So berapakah kuartal profit atau reward yang anda dapat, iaitu dalam 0.03 sen, 10,000 coin darab dengan price kuartal harga all time high dia 56 sen.
iaitu anda katakan 5,600 dalam ringgit Malaysia 4.3, so meaning 24,000 tolak dengan 1,300 modal ringgit tadi, so anda untung dalam 22. So meaning risk and reward sekiranya anda masuk kawasan di bawah ni untuk 10,000 coin, consider kalau siapa nak invest long term ataupun aku kata percaya dengan dia, aku kata yakin dengan dia punya fundamental, so 1,300 dapatkan 10,000 coin. Sekiranya jatuh, duit 1,300 tu akan loss. Tapi sekiranya naik price anda at least sampai all time high balik ke 59 sen, anda boleh dapat rumah dalam 24G. So risk and reward consider berbaloi untuk anda invest. So apapun, invest dengan duit yang betul, invest duit investment, aku kata duit yang expectation boleh loss, bukanlah duit keperluan untuk anda harian. So itulah more kepada duit untuk anda kembangkan untuk kata buat untuk masuk dalam tabung anda punya persaraan. So itulah untuk Rose kali ni 0.23 sen adalah aku kata price terbaik untuk dalam bearish market untuk kita tengok untuk tahun ini. So itulah Rose. Kemudian apa yang berlaku di Luna, kita akan tengok kita akan tengok aku kata Terra Luna baru, dan kita tengok juga Luna klasik, chart dia di mana. So ada chart di Binance boleh tengok, dan di Binance ada pun chart dia. So first kita dah letak pun kat sini maknanya. So untuk kita akan tengok dulu di Luna. So ini adalah Luna klasik. So Luna klasik chart dia kita akan tengok di 4 hours. So apa yang berlaku kat sini, so ada monitor. So ada monitor untuk Luna klasik ni. Luna klasik ikutkan price opening lah ni, yang ni. Kemudian dah drop pun below support, so consider dah kata free fall. So apa pun ada monitor untuk pergerakan ni currently kata buat support baru, iaitu yang ini bukanlah support, ini consider free fall untuk dia kembali regain, kita perlu naik atas. So untuk dengan current movement tu ada monitor resistance. So kerana resistance ini kata menjadi halangan untuk Luna C naik. So drop sampai mana lagi, sekiranya dia loss lagi position ni, kita boleh consider swing high to swing low ni break. Currently kita ada support ni. Untuk minor support kita tengok sekiranya break support ni, ini kita akan more drop ke bawah, iaitu dalam kawasan 0.014. So apapun Luna C ataupun Luna klasik sebenarnya proposal untuk burn coin aku kata dah pun diluluskan semalam. So meaning kita akan burn setiap transaction adalah 1.26%. So aku kata Luna akan di burn secara aku kata transaction. So meaning berlaku transaction untuk Luna akan berlaku setiap burn tu Luna C. So siapa yang tak tahu, mungkin adalah termiss kata news ataupun kata tak lama dah kata tak monitor Luna C ni ataupun Luna klasik. So Luna klasik proposal untuk burn coin adalah dah pun berlaku. Sebab apa? Luna klasik dia punya supply berada apa 6 bilion ataupun 6 trilion dia punya, atau 600 bilion lupa nanti akan tengok balik. Tekankan Luna C. Oh sorry, itu bukan Luna C, itu Luna C kita tengok. Okey, Luna C. Yang ni Luna C kita tengok banyak supply dia berada di mana? Supply dia berada hampir 600 tu. Inilah berapa? Ni kuarter ratus, inilah 10,000 juta bilion trilion. So 6 trilion punya supply dah pun diluluskan untuk di burn, iaitu kita ada mekanisme untuk Luna klasik. So adakah boleh balik at least balik ke 1 sen, ada possible, tapi at least ambil masa dalam 1 tahun untuk dia sampai at least dalam 1 sen balik. So itulah possible berlaku. Tak apa pun sudah invest agak banyak dalam 5,000. So konsil 5,000 tu boleh hangus. So apa pun biarkan saja, holding saja. Kalau ada naik untung, kalau kata drop bawah dia akan loss saja per 5,000 tu, meaning kita akan kita akan dapat balik profit dia di dalam coin-coin yang lain. So itulah untuk Terra klasik dan Luna C. Luna klasik kalau kita tengokkan Luna USDT inilah Luna USDT. So Luna USDT apa yang berlaku, Luna yang baru kata coin yang di renamekan balik, apa yang berlaku, price dah drop sampai 2.6 untuk current market. So ini dah buka baru naik baru, so drop hampir dah drop pun kalau ikutkan kita tengok chart yang baru. Sebab apa, walaupun yang lama tak berlaku dah, kita akan swing high ni, harga opening follow. Now kita dah breakout pun support, so meaning nampak lagi dia dah lose position support, so consider akan more lagi drop ke bawah. So apapun current market semua Bitcoin drop, semua altcoin akan drop. Cuma Luna dan kuartal Luna C ni lain. Luna C kita tengok macam mana, tapi so hopefully Luna C at least balik kembali dalam 1 sen. Sebab apa, dia dah proposal dah boleh. So apa next kita akan tengok ada improvement setiap berlaku, dan possible Luna untuk kembali boleh. Cuma nak dapatkan kepercayaan buyer balik tu amatlah sukar untuk Luna C. So guys, rasa itu saja untuk pembacaan market ataupun analisis untuk hari ni. So Pi sudah buat semua
dah buat semua request. Ada LTC dah, Luna dah, Rose. Luna kita akan tengok balik Luna. Okay, Luna yang ni tadi, Luna ni lah dia juga ni adalah Luna currently dah drop. Kita kan tengok yang ni drop below support dia, currently more down trend, more dari bawah, dan kita net support sebelum opening lah berada di kawasan $1. So normally tengok Bitcoin drop, normally altcoin juga akan drop, termasuk juga Luna juga akan terus dropping. So kita akan singgah je sebelum untuk akhiri, kita akan Ethereum. Apa yang berlaku Ethereum lama juga kita dah neglect. So untuk Ethereum kita ada sedikit pattern bullish, iaitu falling wedge, ataupun falling wedge ini dah pun drop bawah, adakah dia boleh rebound. Segala rebound ni ada potensial untuk mengatakan Bitcoin rebound, tapi pun bila Bitcoin dah drop, so meaning ada possibility untuk pattern ini gagal, untuk dia drop lagi ke bawah, iaitu drop sampai mana, ada potensial untuk mana drop kemudian sampai bawah. So kat manakah kita punya net support untuk di Ethereum berdasarkan ini swing high ni dan swing low ini, break support. Tengok sekejap, swing low dah break support. 1.6 itu betul-betul berada 1.6. So dia menanda di 1.6 kawasan ni. 1.6 lah kita berada di, yes, sedikit support kawasan ni, dan sedikit support kawasan ni lah 1.4. So inilah kawasan consider support yang dia akan sampai, dan ini pun kita akan tengok. Dan ini maknanya inilah kawasan support untuk di lower untuk antara 1.7k ke 1k adalah kawasan mana yang boleh sampai. So apa pun macam cakap adalah consider good untuk invest untuk long term untuk di Ethereum, whatever antara 1.7 ke 1k per Ethereum adalah good position untuk buy untuk long term, ataupun untuk buy kan, walaupun dah masuk kita biarkan dulu. Sebab apa? Kita tunggu dulu main dulu, iaitu Bitcoin. Macam mana pergerakan Bitcoin. Bila Bitcoin berada masuk dalam 26, dia akan buy Bitcoin dulu, kemudian end of the year. Selanjutnya based on timeline, kita akan tengok end of the year. So currently kita ada masa lagi untuk ini bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita akan ada masa untuk kumpul modal lagi. Kemudian end of the year barulah kita akan start buy Bitcoin. Dan bila Bitcoin almost dalam 20k, kita akan start juga buy di altcoin yang lain. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi anda untuk next review. So jangan lupa aku kata tekan like, subscribe, dan sekiranya berminat untuk dapatkan baju yang Zul pakai ni, crypto.live, so anda boleh tengok description di bawah ada link Shopee. So guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.